نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد الله سبحانه وتعالى. Jadi dalam kita berpisah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang daripada kemudian pergi seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna masjidil haram, daripada masjidil haram illa masjidil aqsa, pergi ke masjidil aqsa. Lalu kita lihat di sini daripada dan pergi ini dan menjadilah tidak lain daripada suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dikaitkan dengan pertemuan dua masjid pada dua jiwa dan dua hati. Minal masjidil haram disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi untuk solat tahajud, solat malam Rasulullah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah sebelum hijrah, di mana Nabi solat hampir dengan Ka'bah. Jadi maksudnya apa? Itu amalan rutin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada malam tersebut, itulah malam Isra wal Mi'raj, Nabi belum terjaga dan Jibril menerangkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini khususan bagi kita tentang Isra wal Mi'raj bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira-kira tentang kuliah saya sendiri Isra wal Mi'raj ini adalah masuk ke siri yang ke-11. Pasal di syariat sebelumnya siri itu soalan bersilang satu dari syariat yang ke-10. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika 'asharatun kamilah", yang 10 itu sempurna, maksud dari yang pada jadi 10. Allah kata sempurna. Asyaratun kamilah, 10 itu sempurna. Jadi berapa sempurna? Asyaratun kamilah. Disebabkan orang melaksanakan ibadah haji, dia tak boleh nak bayar, jangan dia puasa yuran. Di mana dia kena 10 hari puasa. Jadi dia kena puasa ketika berada di Mekah, kemudian bila dia dah balik ke tanah air, sudah dan dia dah 10 hari. Lalu bila dapat 10 hari, Asyaratun kamilah, maka sempurna. Walaupun itu daripada pembacaan saya, kajian saya sendiri untuk menguraikan Isra wal Mi'raj itu tidak boleh dalam satu siri kuliah saja. Bahkan seolah-olah sepanjangnya rejak setiap malam, setiap hari cerita tentang Isra wal Mi'raj. Saya buat pengiraan. Kalau satu kuliah itu 40 minit, kalau ada 10 siri 400 minit. 400 minit itu sama 6 jam 40 minit. Tapi berkaitan dengan tafsir tentang Subhanalladzi asra bi'abdihi sampai dari innahu huwas sami'ul basir, memerlukan 12 siri kuliah 480 minit bersamaan dengan panjang itu Isra. Nak masuk bulan Mi'raj dan lebih kurang 12 kuliah lagi. Maknanya semua dia memerlukan 24 siri kuliah bersama 960 minit. 960 minit, 16 jam baru mantap Isra Mi'raj. Baru boleh pilih kambing yang untuk 4 orang tu. Tapi kambing dia tidak telah kambing semua. Jadi walaupun kita dengan cerita dari Isra wal Mi'raj, sebab Isra wal Mi'raj ini bukan satu kisah biasa-biasa.
Bahkan sangat luar biasa sebab akal kita tak mampu untuk menghakikatkan gambaran Isra wal Mi'raj. Bukan itu saja, sebagai ulama akidah Rasulullah SAW mengatakan tentang Isra wal Mi'raj, bukan sekadar kita yang bukan Nabi Rasul, tapi Nabi Rasul sendiri tidak boleh menggambarkan Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW sebab Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, agar kami yang memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada dia. Lalu mana nak tahu Nabi Adam atau Nabi Musa? Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Mereka tak tahu. Kecuali mereka berhadapan dengan Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan yang diakulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahuinya disebabkan apa? Sebab perkara itu khusus buat Rasulullah SAW. Dan tidak lain untuk manusia mengetahui pada zaman Rasulullah diutus menjadi Nabi Rasul, akan diketahui siapa orang yang beriman yang tulis, siapa pula yang mana beriman kemudian dia kafir, dia murtad, dan ada juga bertambah kufur dan kafir. Ada juga di antara mereka yang kafir, kufur, masuk Islam pada Isra wal Mi'raj. Jadi baru kita tahu siapa golongan itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapat Siddiq kerana apabila Rasulullah berkata, ya Rasulullah, apa saja yang keluar pada mulutmu semua benar. Ada di antara mereka yang masuk Islam, ya Muhammad, kami berlepas diri pada kamu, kami keluar pada ajaran maksud murtad. Waktu musyrikin tidak tahu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia. Sebab Nabi seolah-olah berpecah satu lakukan, tapi angkat kaki semua. Jauh pun tengok. Waktu Rasulullah buat satu adilan tadi, sehingga Rasulullah terjatuh. Sebab apa? Waktu Rasulullah naik buruk tu haiwan yang hidup, wujud. Tapi bila Rasulullah menggambarkannya, buat seperti mana satu lakonan, sehingga Nabi pun terjatuh kerana. Bila terjatuh, maka ketawalah orang-orang musyrik. Tapi ada di antara mereka tak ramai golongan-golongan aku yang telah Isra wal Mi'raj. Aku percaya itu. Pergi ke Rasul Islam. Tempat golongan itu hikmah. Lalu buat kita pula tentang Isra wal Mi'raj, yang mana sah kita nak datang, tapi tentulah kita pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kaedah di sudah akidah Sunnah wal Jamaah. Disebabkan kita kena ketahui Isra wal Mi'raj sebagai ulama kata mukjizat luar biasa. Sebab apa? Isra wal Mi'raj Rasulullah mukjizat dia. Waktu Nabi baring pun ada mukjizat. Nabi tidur baring, di situ ada mukjizat. Apatah lagi sampai ke langit sampai wabil mufubil a'la thumma dana sampai dapat perintah solat. Semua mukjizat. Berkaitan Nabi Musa alaihi wasallam, dia pun Nabi mukjizat juga. Tapi mukjizat dia boleh kira jari. Mukjizat Rasulullah tak boleh kira jari. Disebabkan Nabi tidur, dia baring dan semua. Mukjizat Rasulullah. Sebab Nabi pernah bercerita sebelum laku Isra wal Mi'raj, Nabi kata, sebab Rasulullah dah ada siapa? Khadijah wafat, Abu Talib wafat, Rasulullah. Lalu Rasulullah tidur dengan siapa? Sebab Nabi tak ada isteri. Rasulullah pun tidurlah dengan Ja'far bin Abi Talib. Lepas tu Sayyidina Hamzah. Ja'far tu sepupu Nabi. Hamzah tu bapa saudara Nabi. Usia lebih kurang tu. Cuma Nabi tu 2 tahun. Tidur. Lalu datang 3 orang malaikat kata Rasulullah SAW bicara. Yang ini pun tanya. Yang ini 3 orang tu. Ini yang tengah. Kenapa pilih yang tengah? Disebabkan mata dia tidur, hati dia tak tidur. Siapa yang kata Jibril? Dan juga beritahu kepada 2 orang malaikat. Turun 3 orang malaikat juga beritahu kepada 2 orang malaikat. Lalu Rasulullah terus sedar pada hati walaupun mata tak sedar. Mata tidur istilahnya
Oh, seorang Nabi Rasul pun dengkur juga sebab diceritakan oleh Aisyah dan kedua-duanya dengkur. Kerana sifat Nabi harus dia terus dengkur, bagaimana harus dimakan. Tak ada masalah dengkurnya. Dan dengkur bukan menyebabkan masalah ekonomi negara mundur pun. Lalu, itu yang luar biasa. Di situ mukjizat. Disebabkan apa? Tidur, hati tak tidur, itu mukjizat. Tak pernah tidur maksud. Hati Rasulullah tak pernah tidur walaupun Nabi Jismaniyah, lahiriah, tidur. Lalu pada Isra wal Mi'raj Rasulullah itu. Sehingga Nabi boleh cerita, aku tidur malam. Cuma datang Jibril itu ke atap. Datang Jibril kejutkan aku. Cerita yang lain datang Jibril bawa aku. Apa-apa aku, angkat aku. Lalu baringkan aku. Lepas tu aku diam je. Lepas tu dia lah. Daripada rompong ke bawah. Sampai pusat Nabi bawah sikit. Lepas tu dia buka aku keluar hati aku. Nabi diam. Nabi diam bagaimana? Seperti mana orang yang hidup. Macam orang kena operate tu. Doktor operate kan dia dibius, dia dipingsan kan. Itu juga Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana belum kita ketahui dalam hal ini. Rasulullah SAW bukan orang yang berhajat mahu, tapi Allah yang mahu Rasul. Itulah cerita Isra dan Mi'raj adalah Allah yang bawa Rasul, bukan Nabi sendiri. Nabi SAW sendiri tidak biasa daripada Masjidil Haram ataupun kita kena Mekah nak pergi ke Palestin. Nabi tak biasa pergi sana menekan syarat. Nabi suruh pergi. Allah tak akan di sini. Tapi malam itu Allah Subhanahu wa taala pilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan keseluruhan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mata Nabi melihat Jibril datang. Itu mukjizat. Jibril berbicara dengan Nabi itu mukjizat. Itulah kata ceritanya duduk bangun Rasulullah dengan mukjizat. Tak terhitung jumlah mukjizat tadi. Jadi Nabi lain, Rasul lain, tak dapat. Sehingga Nabi Musa AS mukjizat dia lepas itu pun pada Bukit Tursina, Allah bagi mukjizat. Wajah Nabi Musa bercahaya. Dia kena tutup dengan kain. Bila ada di antara kaum Bani Israel nak cakap, Nabi Musa buka. Buta mata orang. Sebab tengok bercahaya ke wajah Nabi Musa. Itu apa? Itu mukjizat. Mukjizat. Orang lain nak berbicara, Nabi Musa buka lagi. Buta mata. Setiap kali siapa saja nak berbicara dengan Nabi Musa buka buta mata. Lalu Nabi Musa AS panggil orang yang buta-buta, dibuka sindangnya, dipecah buku. Lalu Nabi Musa AS mukjizatnya di mana? Wajahnya. Rasulullah duduk bangun, dia tidur, semua dia ada mukjizat. Dia dengar semua ada mukjizat. Sebab Nabi Musa AS hubungannya dengan malaikat Jibril. Jibril datang pada Nabi Musa berhenti dengan jari. Rasulullah SAW Jibril AS datang kepada Nabi, pada Nabi yang terperintah Allah 12,000 kali. Sebagai ulama kata 24,000 kali. Dan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW ketika ulama akidah Sunnah wal Jamaah dah berlaku sebanyak 24 kali. Cuma sekali itu di ruh dan jasad. 24 kali ada Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Cuma sekali saja ruh dan jasad. Dan setiap kali semua daripada Isra wal Mi'raj Rasulullah seperti Nabi yang mengatakan, "Ra'aitu Rabbi azza wa jalla." Aku telah melihat Tuhan. Hanya saja tentang Rasulullah SAW roh dan jasad. Sahabat pun tanya, "Ya Rasul, adakah kamu melihat Tuhan?" Yang itu macam-macam jawapan daripada Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah Nabi sendiri pun tak percaya Nabi pernah lihat. Dia tak percaya. Disebabkan apa? Sebab Nabi tak pernah cerita kat dia. Ya Aisyah, aku lihat Allah. Tak pernah dia cerita kepada Aisyah. Aisyah tak tahu.
Abdullah bin Mas'ud tidak tahu. Tiba-tiba pula ada sebagian sahabat Abi Zar, Anas bin Malik, dia di Madinah. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi melihat Allah. Maka dalam fuad marah, dia tidak mendustakan apa yang dilihat. Di kalangan ulama mentahqiqkan yang dilihat Allah. Allah. Jadi Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa kerana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan Isra wal Mi'raj dengan kita sebagai hamba. Allah menghubungkan kisah kepada kita dengan cara subhana maha suci. Alladhi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Untuk menegakkan satu-satu kalimah dengan penafsirannya itu memerlukan lebih kurang 12 kali siri pertemuan kuliah satu-satu. Disebabkan apa? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan tasbih. Dan ulama mengatakan subhanallah Rasulullah di mana awal ayat. Kalau itu Allah bertasbihkan saja. Allah bertasbihkan saja. Dan Allah mengatakan tasbih dan saja. Allah Subhanahu wa taala menyucikan diri dia daripada disifati dengan sifat makhluk, seumpama makhluk ditasbih, ditakfir dengan makhluk. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dia menafikan, dia menolak. Kerana dia memsifkan diri dia, zat dia, bahawa dia tidak bertempat. Tapi Rasulullah dibawa sampai ke tempat, beberapa tempat. Maknanya yang membawa tak bertempat. Tapi yang dibawa Rasul dibawa ke beberapa tempat. Ini juga apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti mana contoh kalau kita nak pergi ke suatu tempat, itu duduk rumah, kita berjalan sendiri. Bila kita sudah sampai sana, tiba-tiba kita pun sampai. Mana kita kata tak masuk akal, mesti kita kena bawa kita pergi. Bawa sampai, diri kita sampai, kereta pun sampai. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak bertempat, tidak jauh, tidak arah, tapi sampai ya Rasulullah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi asra bi 'abdihi", Maha suci Allah yang telah bawa jalan di hamba-Nya pada mana? Siapa yang bawa? Allah. Logik akal kita baginya waktu raja kita kalau kita berjalan mana-mana. Lalu kita kata malam tadi raja bawa aku jalan. Masuk akal, masuk akal. Raja dengan kau semalam itu. Begitu. Raja itu sekarang kat mana? Daripada rumah. Jadi cerita di Allah Subhanahu wa taala bahawa Rasulullah lagi luar biasa sebab Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat bahawa Nabi beberapa tempat. Itu masuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tasbih agar hubungan tasbih tadi dengan diri kita, agar apa yang kita dengar tasbih saja, jangan gambarkan. Tasbih itu mudah subhanallah maksudnya. Mengapa? Kerana gambaran Isra wal Mi'raj tidak tergambarkan. Tidak benar. Siapa kata ulama akidah Sunnah wal Jamaah? Mengapa agaknya? Yang pertama adalah seseorang yang menafikan tubuh kepada jasad diri. Seperti mana orang musyrikin, mana tak tergambar, tapi menafikan. Kemudian pula orang menggambarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, menggambarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Afatumarunahu 'ala ma yara?" Dua maksud ke situ. Yang pertama orang musyrikin, yang kedua orang yang mengkhayalkan, menggambarkan peristiwa. Dengan ayat ini, "Afatumarunahu 'ala ma yara?" Apakah kamu nak debat tentang apa yang dilihat oleh Muhammad? Itu musyrikin. Apa maksudnya? Tak tergambar, makna cerita itu tak ada. Menafikan dia bilang. Siapa? Musyrikin. Bagi orang Islam, afatumarunahu 'ala ma yara? Apakah patut kamu boleh menggambarkan apa yang dilihat oleh Muhammad? Apa maksudnya? Kalau akal kita mampu menggambarkan Isra wal Mi'raj Rasulullah,
Alangkah luar biasanya akal kita. Luar biasa. Sebab boleh menggambarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Linuriyahu min ayatina." Maksudnya, ini pengkhususan yang mana malaikat lihat Rasulullah, Rasulullah melihat malaikat. Nabi Adam melihat Rasulullah, Rasulullah melihat Nabi Adam. Akan tetapi Nabi Adam melihat Rasulullah SAW sebagai selamat datang, wahai Nabi, selamat datang, wahai anak yang saleh. Bertemu Nabi Adam. Nabi Adam yang Rasulullah. Cuma sekadar yang itu terhad. Tetapi Rasulullah SAW melihat Nabi Adam alaihissalam jauh gambaran yang lebih luas lagi. Begitu juga malaikat melihat Rasulullah, Rasulullah melihat malaikat. Tapi apa yang dilihat oleh Rasulullah, malaikat itu, linuriyahu min ayatina, kepada ayat. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah, yang malaikat pun tak tengok apa yang Nabi tengok. Bahasa mudah. Itu kalimat linuriyahu min ayatina. Tak faham ayat itu. Maksudnya luar biasa sebab malaikat di langit, Nabi bawa. Allah bawa naik ke langit. Tapi apa yang Nabi tengok tak sama seperti mana malaikat yang berada di langit tengok keadaan di langit. Tak sama. Sehinggalah Nabi Adam alaihissalam tengok Rasul. Begitu juga Nabi-Nya Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Orang Nabi sampai Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-6 Nabi Musa. Jadi maksudnya apa? Ya, mereka semua para Nabi melihat Rasulullah sehingga marhaban, selamat datang. Akan tetapi Rasulullah melihat gambaran yang para Nabi Rasul itu jauh lebih luas, luar biasa. Berbanding para Nabi Rasul melihat Rasulullah. Kerana apa? Perbezaannya adalah linuriyahu min ayatina. Kalimat dalam di sini adalah maksud khususan untuk Nabi. Tak boleh kata selain pada Nabi dapat. Jibril dapat. Jibril pun sampai ke Siratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa dapat kesatuan. Disebabkan apa? Disebabkan sampai ke Siratul Muntaha, ilmu manusia dah tak sampai ke situ. Jibril alaihissalam pun nak dibanding ke ilmu Rasulullah dah tak sampai ke ilmu Jibril. Lalu yang sampai ke Rasul. Oleh kerana itu Allah maju lagi namanya Raf-Raf. Raf-Raf. Nabi diselimuti dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata, "Linuriyahu min ayatina." Macam perjalanan Nabi ini tak ada perjalanan yang Nabi lihat. Macam perjalanan dunia yang kita lihat hari ini. Rasulullah SAW mengatakan bahawa seni pada malam aku Mi'raj. Aku melihat langit itu penuh dengan malaikat dan tak ada ruang langsung melainkan sekadar jari. Dan Rasulullah juga bercerita terjadi Uhudin itu, dan aku melihat malaikat menangis di sana. Air mata dia jatuh. Aku tidak tahu di mana air mata dia jatuh. Jadi maksudnya Rasulullah melihat para malaikat, tapi Nabi tak lihat Jibril sehingga Nabi Surat Muntaha. Kali yang kedua, kali yang pertama dulu Rasulullah pernah minta, "Ya Jibril, engkau hadir padaku dalam bentuknya Dihyah." Salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat tampan yang sampai berjalan menutup muka dengan kain sebab cantik sangat. Macam kita ini ganda-ganda dia tutup. Tadi kenapa tampan sangat ini? Cipor. Ya. Bukan dia tutup. Nabi suruh. Jalan-jalan mungkin cantik. Sampai demam yang dia. Sebab kunci dia, air kena air. Yang kira air. Susah dia. Untuk orang tak tengok muka dia. Lalu bila Jibril alaihissalam dia hadir ke Rasul dengan muka dia yang pun. Beberapa kali Jibril datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah tengok sahabat Nabi. Datang ziarah Nabi, jumpa Nabi. Dan sekali Nabi tanya, "Ya Aisyah, kamu kenal tak kau perhati daripada dulu datang dengan ni?" Kau kata dia, "Sebenar siapa?" Dia, "Ya Rasul." Tidak, itu Jibril. Oh, itu Jibril. Jadi Jibril alaihissalam datang gitu. Dan Rasulullah kata dia, "Jibril boleh tak satu hari ini ataupun sekarang ke
nak tengok kau yang asli kan. Jadi dia kata bahawasanya hari ini aku milik Allah, aku punya tanya Allah. Allah kata silakan. Lalu Jibril alaihissalam melihat perlihatkan diri di atas tindak Allah. Rasulullah berdiri terus pingsan. Bangun Jibril dan pingsan. Selagi mana Jibril asli, Nabi bangun tengok pingsan. Lalu Jibril itu jadi manusia balik. Nabi bangun terus tahu, ya Jibril aku tak sangka Allah Subhanahu wa taala cipta khususan. Lalu kali kedua dekat wa bil ufuqil a'la, ufuk yang tinggi sampai sidratul muntaha. Lalu Jibril alaihi wasallam kata, ya Muhammad, tempatku yang terakhir di sini, dan ilmu pun di sini juga, muntaha terakhir. Maksudnya barang siapa melebihi, tak ada yang makhluk-makhluk boleh tahu apa yang dah melebihi itu. Maka Rasulullah SAW sampai itu, maka tak ada siapa yang boleh tahu, boleh taksir apa yang berlaku. Tak ada. Namanya Allah. Itulah tempatnya Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung tanpa Jibril. Mengapa tak perlu dengan Jibril? Disebabkan Jibril dah tak ada di tempat. Ini pengkhususan Nabi dengan Rasulullah, Allah dengan Rasulnya, kasihnya, Habibullah. Dan Nabi tak pernah mohon nak tengok Allah seperti mana Nabi Musa alaihissalam. Kerana dia tak mohon dan Allah pun suka, Allah perlihatkan diri. Mengapa? Sebab mohon ini adalah sesuatu hajat yang mana kita tidak mengatakan tidak pernah datang. Tapi kita mengambil kesempatan. Tetapi kalau tak mohon terus ada Allah, itu jauh lebih sifat mulia lebih besar. Berbanding mohon ambil kesempatan. Itu bahasa kita lihat dalam Quran. Banyak Nabi mohon, minta. Nabi Ibrahim minta, Nabi Musa minta. Sampai Rasulullah tak. Dia serahkan Allah. Yang tu dia dapat macam-macam. Macam kita tak boleh, kita kena mohon serah-serah memang tak dapat sampai mati. Kena cakap. Macam orang kata cinta jangan di hati. Cinta kena di lidah, kena cakap. Sebab hati tak boleh cakap. Hati tak dengar. Lalu Rasulullah SAW cerita. Tetapi kata ulama, apa yang cerita oleh Rasulullah? Walaupun mutawatir, hampir keseluruhan sahabat meriwayatkan hadis tentang Isra wal Mi'raj. Namun mutawatir macam Quran juga. Sehingga ke sini Imam Suyuti kata, sesungguhnya jalan periwayatan Isra wal Mi'raj adalah al-mutawatirah. Mutawatir. Jangan dinafikan peristiwa itu. Hanya ulama kita khilaf berkaitan kalau kita ingkar kafir atau tidak. Dia kata ulama, kalau sekiranya kamu ingkar dia subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, bi'abdihi itu adalah jasad dan roh. Kita di sunnah wal jamaah kita tak. Kita tak ambillah pendapat mazhab-mazhab lain. Cuma di sunnah wal jamaah berfatwa kalau kamu ingkar tentang Isra dan Mi'raj, sebab ceritanya ayat pertama Al-Isra itu cerita Isra. Daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa itu Isra, bukan Mi'raj. Kamu ingkar, kamu kafir. Tapi naik ke langit ini cerita lain dari ulama itu nama Mi'raj. Disebabkan Mi'raj itu tergantung dalam hadis sahih yang mutawatir. Pengkhususan ayat Quran kata ulama tidak ada mengapa agaknya disebabkan dua. Yang pertama, para sahabat beristilah membawa ayat itu dan menggambarkan tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah. Maksud menggambarkan di sini bukan gambaran yang kita buat gambaran-gambaran, tetapi mengkaitkan menisbahkan ayat itu dalam surah An-Najm. Fi quwwatin واستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكأن قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ما عبده ما أوحى sampai ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sudah ayat itu yang berkaitan dengan Mi'raj. Tapi ulama kita tidak kerana khilaf tadi dah ulama kata kalau orang ingkar Mi'raj terjadi kafir tetapi fasik dia dosa dia cuma tak kafir. Mi'raj kafir. Ini istilah Sunnah wal Jamaah. Sebab kisahnya terlalu banyak.
Disebabkan ada ulama menyatakan Isra' wal Mi'raj roh dan jasad, tapi bila sampai ke Masjidil Aqsa, tapi Mi'raj roh saja bukan jasad. Mana naik cerita naik ke langit roh jasad tadi. Tapi tentang Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa roh dan jasad. Ini bukan orang awam yang cerita ni, semua ulama yang cerita. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa sampai ke langit sana roh dan jasad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai tasbih agar kita mengetahui bermulanya kisah ini seolah-olah cerita tak habis tasbih. Disebabkan subhana itu maf'ul ini mutlak disebut sekarang. Maf'ul mutlak ini adalah dia penjelas atas fi'il yang ada. Tapi dalam ayat ini terus subhana fi'ilnya apa cerita ni. Tiba-tiba masuk ya Allah. Seperti mana contoh kalau kita makan, dan susah makan, doa khususan yang kita baca Nabi ajar, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Di mana kita baca lepas kita makan, minum. Adakah doa yang kita baca waktu lepas bangun tidur, tak baca, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pada doa itu kena pada tempatnya. Bila kita baca doa setelah perbuatan. Setelah perbuatan, kita berbuka puasa dulu masa waktu dan kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Baca. Bila kita baca, lepas kita puasa. Ada tak kita baca Allahumma laka sumtu waktu kita sahur? Kita baca nawaitu sawma ghadi. Lalu Allah memulai ayat ini dengan tasbih subhanallah, mana subhanallah, tasbih subhanallah. Kalimah Allah tidak perlu diletakkan sebagai apa digugurkan pada fi'il mahzuf. Maknanya adalah Allah yang bertasbih dia cuma soalan kenapa Allah memulai dengan tasbih ini dulu? Jawaban kita pada kita. Itu maf'ul yang mutlak. Bila jadi maf'ul mutlak di sini, dia luar biasa, dia tak sama yang lain-lain. Lepas makan baru Alhamdulillah. Lepas bangun tidur Alhamdulillah. Tapi cerita di Isra wal Mi'raj tasbih dulu subhanallah. Cerita belum cerita lagi. Tasbih dulu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ditanya mengapa kita tasbih? Tasbih kan salah satu perintah Allah. Fasabbih, maka hendaklah kamu bertasbih. Tapi ayat ini perintah bertasbih. Walaupun Allah memulai tasbih, tapi kita kena tasbih dulu walaupun belum cerita. Belum cerita. Macam orang tengok orang wayang tu, tiba-tiba tamat. Mula belum dah tamat. Ya, cerita dia memang tajuk tamat. Jadi apa maksud di sini? Maka Allah memulai tasbih. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan menggambarkan siapa yang berusaha tidak menggambarkan dia beriman saja kisah ini luar biasa, bertambah imannya. Manakala yang mengaku melukisnya, menggambarkannya, tidak tahu bagaimana depannya iman sebab Allah Subhanahu wa taala bertanya apa malu nak ada ya Allah, kenapa agaknya kamu sampai nak menggambarkan yang ini dilihat Muhammad? Akal kamu hebat sangat ke? Sebab kalau cerita Isra wal Mi'raj tak sampai kepada makul di sudah akidah. Kita banyak ilmu, insya-Allah ada ilmu, tapi cerita Isra wal Mi'raj tak sampai ilmu dia. Tunggu Nabi cerita aja. Jangan kamu ini, kamu itu. Jangan kamu ulu berlebih-lebih. Nabi sekali cerita. Cuma jangan kamu nambah, tepuk tambah cerita. Sebab apa? Rasulullah cerita, Nabi ada sebutkan seumpama. Contoh, Nabi cerita tentang borok. Nabi kata borok itu haiwan yang hidup. Dia bernyawa, dia ada muka. Dekat muka tu, hujung muka tu ada tali pegang. Maka Rasulullah pun kata, nak kata macam keldai bukan bentuk keldai. Nabi nak kata saiz. Tapi aku tengok di antara keldai dengan bawal tu kan juga keldai dengan kuda. Tapi Nabi kata, macam, apa maksud macam hakikat dia bukan. Itu yang Nabi datangkan ukur antara keldai dengan bawal. Kalau Nabi kata dia macam keldai, maka kita boleh kata lebih kurang 90% macam keldai.
Tapi kalau Nabi sebut antara keledai dengan bawal, zero, tak boleh digambarkan sebenarnya. Tapi mengapa Nabi sebut itu? Nabi nak beritahu dia haiwan yang hidup, ada bentuk dan saiz. Sebab apa? Betul kita kena tasbih. Sebab Nabi sendiri pernah ditanya, Nabi pun cerita. Bila sahaja aku sampai ke langit itu, aku tengok Siratul Muntaha. Sehingga aku tak boleh nak gambarkan keindahan, kecantikannya Siratul Muntaha. Nabi sendiri sebut tadi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi ditanya, ya Rasul, adakah kau melihat aras? Para ulama pernah ditanya, ya. Sebagai ulama kata tak menafikan. Sebab termasuk di nuri yang min ayatina, sebagai ulama kata tidak. Sebab apa? Tak ada dalam hadis Nabi tengok aras. Tetapi ulama-ulama mengambil dalil umum di nuri yang ayatina, apa sahaja yang berada di langit sana, wa huwa fil ufuqil a'la, ufuk yang paling tinggi. Jadi tidak mustahil. Nabi bukan berada di aras, tapi aras di atas tu. Aras di atas tu. Bahkan Rasulullah pernah melihat aras beberapa kali. Dalam mimpi pun beberapa kali. Nabi kata satu hari aku mimpi. Aku nampak suasana kiamat. Orang semua dibangkitkan. Tak apa orang pertama dibangkitkan. Cuma bila aku dibangkitkan, aku tengok ke aras. Nabi Musa ada di antara tiang-tiang aras. Dia berada kat tiang di antara tiang-tiang aras. Apa maksudnya? Nabi Musa kat atas sana. Siapa yang lihat? Rasulullah. Maka kata Fuad Mar'ah, maknanya hati Nabi tak mendustakan apa yang lihat. Apa tu makhluk kamu alama yara? Kenapa pula kamu dah dustakan apa yang lihat Muhammad? Lalu, waktu Rasulullah Isra, naik Allah. Sebab waktu itu adalah waktu yang Rasulullah yang mulai bertahan. Sebab waktu itu kefarduan hanya sekadar solat malam. Tak cukup. Solat 5 kali pada ada solat yang malam ada Allah fardu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, itu kewajiban solat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, itu turun di muka cerita solat malam, solat wajib. Jadi Imam Syafi'i 10 tahun tu wajib solat malam. Dan dulu Rasulullah memang malam tu biasa. Ini waktu oleh kerana itu Jibril alaihi wasallam perhati Nabi pada waktu dia. Lalu Rasulullah diikuti dengan Jibril. Cuma ulama kita kena satu ekor buruk, dua orang. Maknanya Rasul dan Jibril ataupun Jibril tak ada di atasnya buruk Nabi SAW. Ulama kata kemungkinan kedua. Mengapa dia kerana Jibril alaihi dia tak perlulah nak naik buruk. Sebab tu tinggi dia lebih berburuk. Ada ulama kata Nabi SAW duduk belakang yang membantu pegang buruk Jibril. Ada ulama kata Nabi yang pegang buruk belakangnya Jibril. Macam Allah Ta'ala. Dan buruk itu bukannya terbang, dia berlari ke Nabi. Kalau berlari sepantas kilat itu, lalu bagaimana nak menakwilkan beri maksud laju dia buruk. Sebab Nabi kata satu kali dia melangkah sejauh mata memandang. Macam sedetik itu sejauh satu batu. Sebab jarak antara Masjidil Haram nak menuju ke Masjidil Aqsa, Mekah kepada sini, satu bulan perjalanan. Dan itu macam mana pun satu bulan dia sendiri. Nabi ni buruk bukannya terbang. Buruk tu tak bawa Nabi terbang, pun dia berlari. Sebab apa Nabi dah kata buruk tu haiwan tunggangan para Nabi yang tak ada misalnya yang terbang. Tu yang wujud khayalan buruk ada saya kaki tu. Yang dia bawa Nabi terbang. Bahkan Mi'raj pun bawa Nabi kena. Kata ulama, Nabi Mi'raj dengan tangga Mi'raj itu pun kata Nabi, lalu tangga itu bawa aku ke langit pertama sepantas kilat dengan jarak 500 tahun perjalanan. Itu dah sampai. Jadi itu yang luar biasa itu sebab Mi'raj. Dia ada sahabat yang kata aku lihat ada tangga pada langit berupa cahaya dan dia tak berpijak di bumi, di terapung. Sebab nak bagi tahu dia daripada angkasa. Angkasa langit. Langit angkasa lah. Dan bila dia turun dia tak berpijak di bumi. Rasulullah tu yang kena melangkah naik. Bila Rasulullah melangkah naik, Nabi tak naik lagi. Cuma
Mi'raj tu dah, tangga tu dah bawa Nabi naik. Cuma jangan digambarkan. Kalau kita gambarkan, nanti kita tanya, macam mana tangga tu bentuk dia? Kita kata macam lift pun. Oh, macam lift. Nabi kena tekan tingkat satu. Di mana macam mana? Sebab tu untuk tingkat, tekan yang lulusan. Lift sekarang ni orang ada orang cakap dah. Jangan gambarkan itu, jangan tanya apa-apa. Tasbih saja, subhanallah. Sebab apa tu dah cerita zahir batin Nabi, setiap detik, setiap saat, setiap gerakan, semua maksud. Lalu Jibril alaihissalam mematikan Rasul. Itu waktu Nabi tahan juga. Lalu Rasulullah SAW kata Jibril alaihissalam begitu kepada Jibril, ya Jibril nanti tahan dulu. Turun bagi solat. Ini waktu solat. Dari Rasulullah solat. Waktu Jibril alaihissalam tanya, ya Muhammad, adakah kau tahu ke mana kau solat tadi? Tidak tahu. Itulah tempat Musa bermunajat, Bukit Tursina, tempat dia munajat, tempat kau solat tadi. Mana menunjukkan Rasulullah tak pernah sampai dan Rasulullah tak tahu. Jibril beritahu. Apa maksudnya? Itulah maksud Allah bahawa Nabi jalan dan keadaan Nabi tak tahu apa-apa. Sebab Nabi terus serah diri kepada Allah. Konsep itu betul. Macam kita pula, orang nak bawa kita jalan, kita pula ikut jalan ni betul. Ini banyak macam ikut jalan shortcut. Siapa bawa siapa ni? Logik. Lalu Rasulullah SAW faham, dia kata Allah nak bawa kau, ya Muhammad, ikut saja. Rasulullah ikut. Itu yang Rasulullah pun solat lagi, lalu dia tanya, tahu tak kat mana kau solat? Tidak tahu, itu adalah Baitul Lahmi, tempat lahirnya Isa. Baitul Lahmi itu di mana? Tak jauh daripada Palestin. Nabi Isa lahir di Palestin, rambut dia sangat hitam, muka dia macam orang Arab. Dia juga Arab. Cuma oleh kerana Allah itu dia untuk orang Bani Israel, sebab mak dia Bani Israel, maka dia cakap dari Suryani, Ibrani. Tapi dia Nabi berbahasa Arab. Rambut dia hitam. Bukan macam Mak Syarif buat gambar rambut perang. Tipu. Contoh, lepas tu ikut dan yang Melayu pun ikut. I love Jesus. Lalu beberapa tempat. Sehingga Rasulullah naik dari Jibril alaihissalam kata nanti ya Muhammad, cuba tengok betul-betul. Nabi pun pergi bilang itu. Kau waktu itu lain dan malam. Zahir kata, akal kata. Bila subuh malam dia gelap. Tapi Rasulullah cerita kepada Kristus Isra wal Mi'raj, Nabi macam tak nampak kegelapan. Kegelapan itu untuk siapa? Untuk orang yang berada di sekeliling. Tak tahu apa kisahnya. Rasulullah tidak. Perjalanan itu dengan nur jiwa Rasulullah SAW. Dan Nabi pun tengok. Ini Musa. Bagaimana Rasulullah tahu dia Nabi Musa? Dia sedang solat dalam kubur dia. Sebab Nabi pernah bertemu Nabi Musa dalam Mi'raj yang baik dan mimpi dengan Isra dan Mi'raj. Bertemu melihat Nabi Musa. Ini bentuknya, wajahnya, tinggi rendahnya. Macam cukup semua. Semua itu orang Yaman. Nabi tak kata dia macam orang bukan orang Arab sebab semua itu orang Yaman. Itu. Betul Rasulullah SAW lagi tengok sahabat Nabi macam nak kenal dia Nabi Musa macam mana. Tapi betul, ni sahabat kita Muslim di sini, cuba tengok muka dia, rambut dia. Macam tu Nabi Musa. Kau daripada mana suku mana? Syalmu Abi Rasul. Tengok. Itu mukjizat Rasulullah juga beritahu. Seperti mana Rasulullah SAW bila baca Quran dia, orang itu kau bilang mana? Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Dha'fin, dha' wa dha' pada atas. Lalu Abdullah bin Mas'ud Nabi baca dha'fin. Sebab apa? Dia Bani Tamim. Dia pergi ke Kufah, dia bacakan Quran kepada orang Kufah sehingga dalam ulama Na'asim, Imam Asim, Imam Hazah, ulama Kufah dia baca dha'fin pada atas. Abdullah bin Umar mula-mula didapat pada sahabat bacanya dha'fin, baru Nabi pun baca.
Dia pun Nabi pun nak dengar dia baca Allah alladhi khalaqakum min dha'fin, dan kau baca dha'fin dari depan. Sebab orang Quraisy dia baca dari depan dha'fin. Sebab bapakmu Umar orang Quraisy. Jangan ikut Abdullah bin Mas'ud, dia Bani Tamim. Banyak tu cara Quran tadi. Ini Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin itu disebabkan tengok kabilah. Ada kabilah nak kenal Allah kena Malik Yawmiddin, ada kabilah nak kenal Allah Malik Yawmiddin, ada kabilah cukup alaihi, kabilah nak alaihi. Jadi begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj, dia begitu, dia ada mati berbagai, nak difahami dengan berbagai bentuk kerana berbagai mukjizat. Lalu Rasulullah tengok, ini Musa yang beribadah, dia solat dalam. Waktu Rasulullah di langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa alaihi salam, yang cerita Nabi Musa tahan Rasulullah. Ya Muhammad, apa yang kita ke umat solat berapa kali? 50 kali. Ya Muhammad, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ringankan. Dalam Sahih Bukhari itu ringankan. Dia tak sebut kurangkan. Itu ringankan. Bila diringankan, kita rasa beban itu akan jadi kurang sebab dah diringankan. Istilahnya itu ringankan. Itu yang disebut ringankan beban saya, bukan kurangkan beban saya. Lalu Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah, ringankan beban-bebanku kerana dia mampu. Tak mampu. Allah Subhanahu wa taala ringankan buat kita sehingga jumlahnya dikurangkan. Maknanya ringan juga atas dulu, barulah kurang yang kedua. Lalu akhirnya tinggal dari ya Muhammad khamsun wa hiya khamsuna. Dapat 5, diperintah 5, tapi pada 50 solat. Itu aja yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Hadiah macam kita, mah pinjam 5,000 boleh tak? Boleh. Tapi aku dapat 50,000, tak apa. Lebih aku hadiah, tapi 5,000 ada juga. Kita ambil pada 45,000 bagi dia untuk hari itu. Tak 40,000. Nak cari mana kawan macam ni? Bapak kita pun tak macam ni tau. Kalau kita nak pun. Sebab dia tak percaya kita. Jadi maksudnya apa? Itu hadiah kepada Allah. Sehingga Nabi malu. Hingga astahi. Aku dah malu dah. Sebab Allah Subhanahu wa taala bagi macam ni hadiah. Itu bukan. Lalu Nabi Musa tanya, ya Muhammad, berapa jumlahnya? Minta ringankan. Nanti waktu umat aku tak mampu. Umat aku 2 kali je tak mampu. Umat Nabi Musa dulu sebenarnya jumlahnya banyak. Tapi di dunia lagi diminta kurang-kurang tinggal 2. Last kali 2 je. Seperti Nabi Mahfuz 2. Disebabkan dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala firman kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, la yubaddalu qawlu ladai. Maka katanya Allah tak ubah. Ya Muhammad, aku dah ubah. Kerana di umur kita, maksudnya di lauhil mahfuz, aku memang dah tetapkan itu. Takkan nak diubah. Allah tak ubah. Rasulullah pun faham. Itu yang Nabi dengar urusan Quran. Maknanya 50 kurang-kurang itu diubah, itu yang baru. Sehingga dah kita 5 itu di lauhil mahfuz. Allah yang beritahu ke Rasul, ini dah ada di umur kita. Umur kita itu lauhul mahfuz. Maknanya apa saja yang ditulis di lauhul mahfuz, umur kita tak akan dikeluar. Jadi 5 itu tak akan jadi 2 dah. Untuk Nabi Musa dan umatnya memang Allah tetap 2. Kerana umat dia masalah, dia banyak-banyak. Lalu ulama menyatakan ini, maksudnya Nabi Musa alaihissalam minta Rasulullah ringankan, minta Allah ringankan sebenarnya ini. Bukan dilihat jumlah itu, tapi dilihat kesanggupan pada fizikal, mental, kerohanian dalam solat itu sendiri. Jangan lihat solat itu badannya, dihukum sunat qawli, fi'li, baca. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia faham, dia Rasulullah sendiri. Masalah solat Islam adalah ruh kena solat, nafs kena solat, jiwa kena solat, hati kena solat, kena mukallamah, kena musyahadah, muraqabah, kena munafifah, munajah, ulama solat. Lalu umat tak mampu. Ya Muhammad pun tak dapat ya.
Sebab apa? Umat Nabi Musa dan Ismail walaupun wafat, barang siapa yang solat dapat yang sesuai dan tidak Nabi. Kerana apa? Tak ada orang boleh solat sampai ke situ. Hati yang solat, jiwa yang solat, roh yang solat, sehingga ada muraqabah, musyahadah, sehingga dia fana, dia lepuh dirinya, sehingga dia menghayati bacaan. Akhirnya Allah bagi Nabi. Asalnya orang soleh jadi Nabi. Itu yang para Nabi bagi Ismail sampai 70,000 orang. Tapi bukan Rasul. Nabi itu berkhususan hubungan dengan Allah. Kerana apa Allah pilih Nabi? Sebab dengan hubungan kerohanian dengan Allah dengan solat itu, Allah bagi dia ilmu, bagi ma'rifah khusus dia. Itu bukan dakwah, sebab bukan Rasul, dia Nabi. Itu yang ramai sangat Nabi bagi solat itu. Jadi Nabi ini ada kalanya dia datang, dia bangun, benda tak betul, dia dakwah juga. Tak ada orang yang pun tak suka bunuh. Itu dakwah yang betul dan Anbiya Abi Lihat itu bunuh ramai para Nabi. Jadi masyarakat Bani Israel. Jadi Timur ini bagi Nabi Musa adalah satu jumlah yang besar. Minta kurang. Maknanya minta diringankan. Dan Rasulullah kata dia Musa malu. Kerana Allah berfirman dan qaul dan aku malu disebabkan Allah bagi untuk umatku 5 kali solat wahia khamsuna, dia dapat 50. Lalu Allah berfirman ya Muhammad satu amal salih bi ajri amsalha, seperti mana 10 kali lipat ganda. Rasulullah bila dengar itu ini hadiah sebab umat itu tak dapat. Umat dulu nak dapat seperti mana malam 1000 bulan. 1000 bulan tu lah. Setiap hari kena puasa, malam hari kena tahajud, siang hari pergi juga jihad. 1000 bulan. Maknanya lebih 80 tahun. Umar Rasulullah malam tu dapat dia tu balik, dia tidur. Pada tengah malam dia bangun. Dia ambil kuduk, dia solat 2 rakaat. Lepas tu dia tidur. Malam tu pula malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagi salam. Dia dapat dia tu pada solat 2 rakaat. Luar biasa lah. Apa maksudnya? Dia dah dapat solat 2 rakaat seperti mana dia solat lebih dari 80 tahun. Kalau malam itu dibaca suratul Fatihah, dia dah baca suratul Fatihah macam lebih dari 80 tahun. Ini maklum dia dapat. Ini yang dipakai Rasulullah madu. Oleh kerana itu dah bila Rasulullah solat, Nabi antara yang besar pada Nabi waktu Nabi solat adalah semalu dengan Allah. Kerana apa? Sebab semua tindakan bangun diri, boleh solat, boleh wuduk, faham agama, itu semua daripada Allah. Bukan daripada usaha kita. Jadi sekiranya hikmah dia adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Ditutup Sami' dan Basir. Sami' maha mendengar, Basir maha melihat. Sebagai ulama menakdirkan alif lam untuk Allah, tapi Sami' untuk alif lam untuk Allah, Basir untuk Rasul. Apa maksudnya? Apa yang didengar oleh Rasul, Allah mendengar. Sehingga malaikat lain dengar apa yang Nabi dengar di atas sana. Itu yang waktu Jibril alaihi wasallam dia tahu Rasulullah dah sampai ke Rafah. Nabi sendiri bertahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah, kita tak ilham Allah beri kepada Rasulullah waktu sujud. Lalu Jibril tak tahu itu. Sebagai ulama kata Jibril alaihi wasallam Allah wahyukan kepada dia, ya Jibril sesungguhnya Muhammad sedang membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah untuk Nabi. Jibril Allah wahyukan kepada dia, aku membaca salam kepada Nabi-Mu. Dan Jibril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahyukan dulu asalnya Jibril. Itulah maksud dia dah yang maha mendengar, maha melihat, memperdengarkan kepada Nabi, memperlihatkan kepada Nabi. Sehingga perkara itu yang didengar oleh Rasul, apa yang tidak Rasul, sampai bila pun manusia dah menerima hakikat apa yang Nabi dengar, apa yang Nabi lihat. Mereka Nabi bagi tahu sekadar pemberitahuan untuk iman, tapi bukan untuk digambarkan. Tinggal yang dengar mana yang boleh digambarkan. Apa yang dilihat oleh Rasul, Allah perlihatkan. Sebab Rasulullah SAW sampai atas sana. Indaha sidratul muntaha, indaha
Di situ ada surah Al-Mutaffifin dan Jannatul Ma'wa. Kat situ pun ada jannah, syurga. Dan Rasulullah pun diperlihatkan syurga. Bahkan Nabi Yusuf yang masuk syurga. Nabi pun tengok syurga i'anun. Dia masih kosong. Syurga kosong. Ada pokok dari Rasulullah tapi tak ada. Kosong. I'anun. Lepas tu Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Muhammad, adakah kau masuk syurga? Dia kosong kan? Dia kosong. Lalu tanam-tanamannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kau baca sekali bagi tahu kau umat pun nanti Allah tanam satu pohon. Ada la haula wala quwwata illa billah. Lalu istana itu semua nanti kamu dah masuk, nanti Allah cipta depan mata kau. Nak bagi tahu kekuasaan Allah. Kita duit banyak juta-juta. Buat rumah 3 juta. Tapi tanya berapa lama siap? 3 tahun. Jadi nak mati dulu pun siap. 3 tahun. Ada juga rumah booking tahun ni lepas 30 tahun kau dibina mana duit bagi dulu. Dan dulu sudah pun cerita begitu. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada kamu depan mata kamu dicipta istana itu yang berbeza. Sebabnya ada dalam dunia orang boleh cipta istana sekedip mata. Itulah maksudnya syurga. Lalu Rasulullah pun melihat. Cuma Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan benda-benda dalam syurga. Antaranya sungai. Nabi tak pernah tengok dalam cerita. Dia mencipta ada sungai apa ni. Ini sungai Ufra di Iraq saja. Dibaca juga Ufra. Ini di dunia sungai. Dia lebih mengalir masuk dalam syurga. Itu pun banyak boleh fikir. Sungai ini rencana di Afrika. Sungai ini di Afrika. Walaupun orang kata di Mesir, tapi bahagiannya Afrika. Sebab sungai ini dah pergi ke Mesir, tapi belah Afrika. Tak kisahlah, misalkan sungai ini tak ada kat Malaysia. Lalu, Rasulullah mengatakan, dia mengalir sampai ke syurga. Boleh kita bayangkan syurga dunia kat sini, mengalir masuk syurga. Itu yang maksudnya dinuriyahu min ayatina luar biasa kita subhanallah. Cuma kisah-kisah ini nak menyebabkan kita subhanallah bukan mudah dulu. Nak betul-betul luar biasa tergambar subhanallah itu nak masuk ujian iman. Kamu tak boleh gambarkan tapi kamu diperintah tasbih. Sebab biasanya kamu lihat luar biasa subhanallah. Angin datang. Waktu pula angin itu masuk dalam rumah dengan itu terbang masuk dalam rumah. Kita alhamdulillah min haitsu la yahtasib rezeki Allah. Cuma kita tengok orang dia Allah rupiah cuma itu masuk rumah. Jadi maksudnya apa? Contoh terima alhamdulillah. Dia ni pas balik kampung sebelah Amon tak tahu Pak Cik macam Amon duduk ada ribut alhamdulillah. Maknanya contoh. Contoh. Tapi tak bagi contoh begini, semua ingat nak balik nak makan. Memang kita panjang sikit sebab saya katakan 16 jam. Jadi maksudnya apa di sini? Berlaku. Lalu di sini Allah menguji kita, kamu tak tergambarkan, tapi kamu diperintah tasbih dengan satu perkara yang luar biasa tanpa gambaran. Itu yang baik. Iman Abu Bakar Siddiq makin naik kerana ini. Itu yang kata Rasulullah. Ya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq bukan sekadar percaya Rasul. Tak. Abu Bakar tak boleh menggambarkan dia sampai bila-bila. Lalu Rasulullah dan mukjizatnya tahu kebenaran akidah Abu Bakar betul. Dia dapat Siddiq. Oleh kerana itulah Rasulullah tak tunjukkan Siddiq kepada Umar, kepada Uthman, tak untuk dia. Sebab apa? As-Siddiq dia tu yang Allah nak. Itu yang disebut minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi Siddiq itu ada pada Abu Bakar. Maknanya maqam dia kedudukan di bawah Nabi. An-Nabiyyin was-siddiqin itu salah satu contoh Abu Bakar. Itu maksud Siddiqin. Wallahu ta'ala. Kita dah lapang itu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.